Pada suatu hari, Sri Bentara dan Pati Gajah Mada berencana ingin mencuri keris Tamingsari Laksamana. Mereka bersetuju mengupah orang untuk mencuri keris itu. Keesokan harinya, mereka menjemput Raja Melaka untuk menghadiri dan menyuruh Laksamana berriwayat. Ketika itu, Laksamana berriwayat keris Tamingsari berjaya dicuri dan diserahkan kepada Sri Bentara. Laksamana menyadari bahwa kerisnya telah diambil. Laksamana pun mengambil keris Pati Gajah Mada. Akhirnya, Sri Bentara dan Pati Gajah Mada beralih dengan mengatakan mereka ingin bergurau, tetapi Laksamana menggertak mereka. Demi menjernihkan keadaan, Laksamana menerima banyak hadiah. Selepas itu, tibalah masanya untuk makan dan minum. Sri Bentara dan Pati Gajah Mada berencana ingin membuat Laksamana mabuk, akan tetapi Laksamana masih lagi tidak mabuk. Raja Melaka sadar akan tujuan Sri Bentara dan ingin beredar dari situ. Namun, dihalang oleh Sri Bentara dan Baginda pun duduk kembali. Akhirnya, setelah kesemua pembesar Majapahit mabuk, Raja Melaka pun pulang ke istana. Lalu Baginda bertanya kepada Laksamana mengenai perbuatan Sri Bentara dan Pati Gajah Mada. Laksamana pun menjawab yang dia tidak kisah kerana dia yakin bahwa dia takkan mati di Majapahit. Laksamana berkata jika perlu dan ikutkan kata hatinya, dia akan menghancurkan negeri Majapahit hingga bersepa mayat di laut Majapahit. Raja pun gembira mendengarnya dan mencium dahi Laksamana. Lalu Laksamana pun kembali ke tempatnya. Pada suatu hari, Sri Bentara bersama Pati Gajah Mada mengadakan sebuah perbincangan di dalam istana mengenai Laksamana Melaka. Dalam perbincangan itu, Pati Gajah Mada berencana untuk mencuri keris Tamingsari milik Laksamana Melaka. Pati Gajah Mada mengatakan bahwa keris Tamingsari itu mempunyai kuasa yang sangat luar biasa yang mana tiada siapa dapat tandingi dan ditentang oleh siapapun. Lalu, Pati Gajah Mada dan Sri Bentara bersetuju dan bersepakat untuk mencuri keris Tamingsari itu daripada Laksamana Melaka. Seterusnya, Pati Gajah Mada juga telah mencadangkan prajuritnya, yaitu Sang Bimasena yang handal untuk melakukan rancangan mencuri keris Tamingsari itu. Setelah Sri Bentara mendengar cadangan itu, Sri Bentara pun bersetuju dan menyuruh Pati Gajah Mada untuk memberitahu kepada Sang Bimasena. Kemudian Pati Gajah Mada pun memberikan salam sembah kepada Sri Bentara untuk pulang ke rumahnya. Setibanya Pati Gajah Mada tiba di rumahnya, Pati Gajah Mada berjumpa dengan prajuritnya yaitu Bimasena untuk memberi tugasan dan menawarkan ganjaran yang banyak kepadanya. Lalu prajuritnya itu bersetuju dengan arahan yang diberikan. Keesokan harinya, Sultan Melaka datang dan diiringi oleh pengawal dan lain-lain. Baginda turut diiringi oleh 5 pahlawan bersaudara yaitu Laksmana, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Mereka dijemput masuk ke dalam istana dan dibawa masuk. Tidak lama kemudian, Sri Bentara Sari bertitah kepada Laksmana untuk beriwayat tentang pemerintahan raja-raja terdahulu. Setelah selesai beriwayat, Laksmana pun duduk lalu meraba belakangnya dan mula menyadari bahawa kerisnya telah pun hilang. Laksmana pun mula membaca pustakanya lalu digosokkannya pada kedua-dua tangannya. Dan Laksmana pun meraba keris Pati Gajah Mada lalu diperolehlah Laksmana keris Pati Gajah Mada itu. Sri Bentara pun bertitah kepada Pati Gajah Mada untuk mengeluarkan kerisnya.
Namun, Patih Gajah Mada memberikan pelbagai alasan dan Patih Gajah Mada pun merasa hairan kerana kerisnya telah pun hilang. Setelah itu, Patih Gajah Mada pun mengembalikan keris milik Laksmana dan Sri Bathara pun mengatakan bahawa kejadian ini hanyalah gurauan semata-mata. Laksmana pun mengambil keris miliknya sambil memberi kata sindiran kepada Patih Gajah Mada dan juga Sri Bathara. Setelah itu, Sri Bantara pun menjemput kesemua tetamunya ke ruang santap bagi menikmati santapan yang telah disediakan. Semasa bersantap, Patih Gajah Mada membuat muslihat sekali lagi dengan memberikan minuman yang memabukkan kepada Laksamana. Namun, rancangannya itu gagal kerana Laksamana begitu kebal terhadap minuman mabuk itu. Selesai bersantap, Sultan Melaka bersama yang lain memberi salam sembah dan meminta diri kepada Sri Bantara untuk pulang ke istananya. Namun bagaimanapun, Sri Bantara menyuruh Sultan Melaka untuk tidak pulang dahulu. Selepas Sri Bantara menghulur minuman kepada Laksamana serta Raja dan semua pegawai-pegawainya, semua yang dihulurkan itu diminum oleh Laksamana. Namun tetap juga Laksamana tidak mabuk. Sri Bantara dan Patih Gajah Mada berasa pelik terhadap Laksamana yang tidak mabuk-mabuk, walaupun Laksamana tetap minum terlalu banyak. Setibanya Sultan Melaka di istana, Baginda bertanya kepada Laksamana mengenai perbuatan Sri Bathara dan Patih Gajah Mada. Namun, Laksamana tidak mengedahkan perbuatan mereka itu kerana Laksamana yakin dan percaya bahawa kematiannya bukanlah di tanah Majapahit. Laksamana berkata jika perlu dan ikutkan kata hatinya, dia akan menghancurkan negeri Majapahit sehingga bersepa mayat di laut Majapahit. Sultan pun berasa lega dan gembira mendengarkan penjelasan Laksamana. Baginda pun bangkit dan mencium dahi Laksamana. Lalu Laksamana pun menyembah lalu kembali pulang ke rumah.